Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi di channel Cikgu Yaizam. Hari ini cikgu nak mengajar berkaitan dengan bab 4, kesihatan manusia. Pelajar-pelajar semua tahu tak apa dia virus Zika? Cikgu petik daripada satu blog sains. Pernahkah anda dengar tentang virus Zika? Virus ini boleh dijangkiti melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Apakah tanda-tanda yang dialami oleh mangsa yang dijangkiti virus Zika? Virus ini biasanya menyebabkan demam, ruam, sakit otot, sakit sendi, sakit kepala dan konjungtivitis. Pada wanita hamil pula, virus ini boleh menyebabkan kecacatan serius pada bayi yang dilahirkan, iaitu saiz kepala bayi lebih kecil daripada biasa dan menyebabkan kecacatan otak. Pada hari ini cikgu nak bincangkan bidang pembelajaran adalah 4.1 penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Hasil pembelajaran kita adalah yang pertama, membezakan dan berkomunikasi mengenai penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Seterusnya, menerangkan bagaimana penyakit berjangkit disebarkan. Seterusnya, mencerahkan penyebab dan penularan penyakit berjangkit. Dan akhir sekali, menjana idea mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Cikgu ingin sentuh penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Penyakit berjangkit adalah disebabkan oleh patogen secara langsung ataupun melalui medium ataupun melalui vektor. Antara contoh penyakit berjangkit seperti tuberkulosis, selsema, kurap, panau, penyakit kencing tikus, demam denggi, demam malaria dan demam Zika. Demam Zika adalah saya telah bincangkan sebelum ini. Penyakit berjangkit ini boleh berpindah daripada individu kepada individu lain. Contoh penyakit selsema yang boleh berjangkit kepada individu lain. Seterusnya kita lihat apakah penyakit tidak berjangkit. Penyakit ini disebabkan oleh faktor genetik ataupun gaya hidup. Contoh penyakit seperti kanser, hipertensi, diabetes, asma dan penyakit kardiovaskular. Penyakit tidak berjangkit tidak boleh berpindah daripada individu kepada individu lain. Di sini contohnya seperti penyakit asma. Penyakit asma adalah penyakit tidak berjangkit. Bagaimanakah penyakit berjangkit disebarkan? Penyakit berjangkit disebarkan melalui patogen. Apa pula patogen? Patogen adalah organisma yang menyebabkan penyakit. Patogen biasanya disebarkan oleh vektor, iaitu pembawa patogen, dan medium. Apakah medium?
seperti air, udara dan sentuhan. Antara contoh penyakit ataupun antara contoh patogen seperti virus, bakteria, protozoa, kulat dan juga cacing. Kalau kita lihat di sini, interaksi antara dua individu, bagaimanakah penyakit berjangkit seperti sesama boleh dicegah? Saya perlu memakai topeng penutup hidung dan mulut. Jika tidak, orang lain akan dijangkiti sesama. Ini adalah satu cara langkah pengawalan penyakit yang berjangkit. Penyakit bawaan udara. Melalui jangkitan titisan dan juga jangkitan habuk. Jangkitan titisan, di mana percikan titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan hidung. Contohnya bersin, batuk, bercakap, menguap dan bernafas. Jangkitan melalui habuk, bakteria dalam ludah pesakit yang sudah kering dan membentuk spora. Biasanya disebarkan melalui habuk dan angin. Mari kita lihat contoh penyakit bawaan udara seperti tuberkulosis ataupun dikenali sebagai batuk kering, selsema, SARS, influenza A ataupun H1N1 dan cacar air. Antara langkah pencegahan seperti menutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk atau menguap. Seterusnya, tidak meludah merata-rata. Elak diri daripada tempat sesak dan juga memastikan tempat tinggal cukup cahaya kerana sinar ultra ungu boleh membunuh sesetengah mikroorganisma. Penyakit bawaan air iaitu puncanya adalah biasa berlaku di kawasan tanpa bekalan air tidak terawat ataupun pembuangan tinja yang mengandungi patogen ke dalam sungai ataupun disebabkan semasa banjir dan juga sanitasi yang tidak sempurna. Seperti di dalam gambar di bawah, keadaan banjir boleh menyebabkan berlakunya punca penyakit bawaan air. Mari kita lihat contoh penyakit bawaan air iaitu kolera, demam kepialu, disentri ameba iaitu cerik-berik. Langkah pencegahan disebabkan oleh penyakit ini adalah kita boleh mencampurkan klorin ke dalam kolam ataupun sistem bekalan air. Tandas yang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna. Seterusnya, kita hendaklah mendidihkan air sebelum diminum ataupun kita hendaklah mencuci tangan dengan sabun. Ini kolam renang. Seterusnya, jangkitan penyakit melalui sentuhan. Contohnya sifilis, gonoria. Penyakit ini adalah disebabkan oleh hubungan seks.
HIV ataupun dikenali sebagai AIDS. Cara jangkitan melalui hubungan seks dan juga perkongsian jarum. Perkongsian jarum adalah seperti seorang penagih dadah berkongsi jarum dengan orang yang sihat, maka orang sihat akan mendapat penyakit HIV tersebut. Okey, contoh lain adalah panau. Panau adalah penyakit di atas permukaan kulit. Warna keputihan pada permukaan kulit. Okey, seterusnya penyakit kurap. Okey, warna kemerahan dan gatal di atas permukaan kulit. Okey, punca adalah kulat. Dan cara jangkitan iaitu sentuhan kulit ataupun pakaian pesakit. Okey, jangkitan melalui vektor. Jangkitan penyakit melalui vektor. Apakah itu vektor? Okey, vektor adalah haiwan yang memindahkan patogen. Okey, di bawah ini beberapa jenis penyakit, gejala penyakit, patogen, vektor dan cara jangkitannya. Okey, saya senaraikan di sini penyakit-penyakit bawaan vektor iaitu malaria, kolera, denggi, zika, kepialu dan leptospirosis. Okey, pelajar-pelajar boleh melihat video ini dalam jangka masa yang agak lama untuk mendalami berkaitan dengan gejala, patogen, vektor dan cara jangkitan setiap penyakit yang saya senaraikan di dalam bahagian yang saya lampirkan di sini. Okey, apakah vektor dan patogen? Okey, contohnya vektor lipas. Patogen adalah Salmonella typhi. Salmonella typhi. Okey, lalat juga Salmonella typhi. Nyamuk Aedes, patogen adalah virus dengue. Okay, seterusnya vektor nyamuk Aedes, patogen adalah virus Zika. Nyamuk Anopheles, patogen adalah Plasmodium malaria. Okay. Tikus, patogen adalah bakteria Leptospira species. Okey, bagaimana vektor menyebarkan penyakit? Okey, contohnya nyamuk. Okey, nyamuk yang telah mempunyai patogen di dalam kelenjar air liur menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Air liur nyamuk dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah. Jangkitan merebak ke seluruh badan. Okay, ini digambarkan dengan air liur yang mengandungi patogen. Nyamuk lain menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebabkan jangkitan ke mangsa yang lain pula. Okey, vektor lalat. Lalat yang hinggap di atas kotoran mempunyai patogen yang melekat pada kaki dan badan lalat. Okey, seterusnya lalat memindahkan patogen ke makanan dan akhirnya patogen memasuki badan seseorang yang makan makanan yang telah tercemar. Mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit
Peringkat pertama ataupun premier meningkatkan tahap kesihatan. Okay. Contohnya kebersihan diri, kediaman dan sistem sanitasi. Meningkatkan daya tahan badan seperti pengambilan vaksin, membuat pemeriksaan berkala, mengamalkan gaya hidup sihat seperti menghirup udara sihat ataupun udara yang bersih. Peringkat seterusnya, peringkat sekunder, di mana memutuskan transmisi jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan pasif. Memberi rawatan awal kepada pesakit dan juga mengasihkan pesakit dengan orang lain. Contohnya sekarang berlaku wabak COVID-19. Jadi cara yang digunakan untuk mengelak wabak COVID-19 merebak selalu biasanya digunakan adalah di peringkat sekunder. Okay, peringkat tertier ataupun peringkat ketiga adalah mengawal populasi vektor. Okay, di mana kita boleh memusnahkan tempat pembiakan dan perlindungan vektor, melakukan semburan, membunuh vektor dan juga menguat kuasa undang-undang pada premis yang kotor. Okey, dan seterusnya melindungi hos menggunakan kelambu dan juga memakai pakaian yang tebal. Itu saja perkongsian cikgu pada kali ini. Okey, jangan lupa ya, sebelum para pelajar tinggalkan video cikgu, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel cikgu. Okey, terima kasih semua. Okey, saya adalah Cikgu Yang Izam. Bye.